Isu keselamatan antara perkara dibincangkan dalam pertemuan antara Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor dengan Panglima Divisyen Kelima Infanteri yang baru, Major Jeneral Syamsur Jaafar. Pertemuan berlangsung di Menara Kinabalu ini turut membincangkan mengenai perkara-perkara berkaitan Divisyen Kelima Infanteri yang berpangkalan di Kem Lokawi. Pertemuan ini mencerminkan kerjasama berterusan antara Kerajaan Negeri dan Angkatan Tentera Malaysia dalam memastikan keselamatan serta kestabilan Sabah sentiasa terjamin. Major Jeneral Syamsur dilantik sebagai Panglima 5 Divisyen ke-7 yang baru berkuat kuasa pada 30 Januari lalu. Beliau mengambil alih tampuk pemerintahan daripada Major Jeneral Datuk Norul Azril Arifin dalam satu istiadat perbarisan di Kem Lokawi. Kerajaan negeri menegaskan komitmen memperkukuh integriti pentadbiran. Langkah ini selari kepimpinan Ketua Menteri bagi memastikan pentadbiran negeri bebas rasuah dan salahguna kuasa. Justru Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan mahu semua pihak bekerjasama demi memastikan pembangunan negeri berjalan lancar dan memberi manfaat kepada rakyat. Ini adalah satu komitmen kerajaan Sabah di bawah kepimpinan Datuk Seri Panglima Haji G untuk memastikan semua pihak bertanggungjawab bersama-sama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah di dalam memastikan supaya perjalanan negeri kita ini berjalan dengan lancar tanpa ada unsur-unsur rasuah. Datuk Nizam ditemui selepas mesyuarat agung tahunan ke-11 dan Majlis Berbuka Puasa Tawau Affair. Dalam program lain, Datuk Nizam yang juga Adun Apas mahu pembinaan Balai Bomba dan Penyelamat BBP kawasan Apas Balung dipercepat. Pertambahan penduduk serta pembangunan pesat menjadikan kemudahan ini satu keperluan penting. Dalam rancangan Malaysia sebelum ini, Balai Bomba untuk kawasan Apas Balung ni memang sudah ada dalam perancangan. Jadi kita meminta agar pihak KPKT, khususnya Kerajaan Persekutuan, agar memberi perhatian yang serius terhadap perkara ini kerana di kawasan Apas Balung ini kependudukannya semakin meningkat. Terdahulu, Datuk Nizam menyampaikan sumbangan wang tunai kepada 12 peniaga gerai di Simpang Batu 15 Jalan Apas Tawau yang terjejas kebakaran pada 11 Februari. Dalam kejadian kebakaran ini, 18 gerai musnah terbakar. Minggu Pembinaan Antarabangsa ICW 2026 dijangka menjadi platform penting memperkasa pemain industri pembinaan di Sabah. Antara yang dibincangkan isu berkaitan harga hartanah dan keperluan teknologi semasa. Sebanyak 30 syarikat pameran daripada pelbagai bidang kepakaran akan mengambil bahagian selain penyertaan pembentang tempatan dan antarabangsa. They have given very good feedback and very good input as to what they need for us to include in ICW Borneo. So some of it they want more exposure about BIM technology, about project management, about the quality of infrastructure and building materials, and they would like to discuss issues which are very unique to Sabah. Bercakap dalam satu sidang media di Kota Kinabalu, Noriani menjelaskan persidangan julung kali di Sabah itu merupakan edisi kedua di Borneo selepas penganjuran di Sarawak tahun lalu. Ia akan berlangsung pada 12 dan 13 Mei di Kota Kinabalu. Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia akan menubuhkan cawangan baharu di bahagian Kalabakan. Penubuhan cawangan baharu ini menjadikan Usia kini mempunyai 30 bahagian keseluruhannya. Keputusan dibuat selepas mengambil kira keperluan pentadbiran berasingan daripada Tawau memandangkan ia terletak dalam kawasan parlimen berbeza. Ketika ini, jawatan kuasa serta cawangan sementara telah diwujudkan bagi memulakan mandat pentadbiran di bahagian berkenaan. Pembukaan bahagian baru, bahagian Kalabakan. Bahagian ini telah pun lama memohon dan kita telah pun mempertimbangkannya oleh kerana Tawau itu hanya ada satu dan dia ada dua parlimen, maka pentadbiran Kalabakan pun ada pentadbiran tersendiri.
Maka kita telah memutuskan dalam Majlis Tinggi kelabakan ini kita akan jadikan satu bahagian bermula pada tahun ini. Datuk Sapawi menyatakannya selepas program Imarah Madani, program antarausaha mempergiat agenda dakwah dan penyatuan ummah menerusi kolaborasi strategik bersama Akademi Kenegaraan Malaysia, NGO dan jawatankuasa masjid. Orang ramai diingatkan tidak mengabaikan aspek keselamatan makanan ketika memilih juada berbuka di Bazar Ramadan. Konsep perhati, pilih dan pastikan perlu diamalkan sebagai langkah utama mencegah risiko keracunan. Pegawai Teknologi Makanan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS, Arni Abdul Majid, turut menasihati pengguna supaya mengutamakan makanan masih panas atau baru dimasak terutama lauk bersantan dan berasaskan daging. Selain memastikan minuman menggunakan sumber ais yang bersih dan dikendali dengan selamat. Bagi makanan lebihan pula, simpanan dalam bekas kedap udara di dalam peti sejuk dan pastikan ia dipanaskan semula sehingga mendidih sebelum dimakan. Memanaskan sebelum makanan ini perlu mencapai sekurang-kurangnya 75% ataupun suhu didih lah. Okay, biarkan dia panas sekata. Kerana pemanasan ringan ni dia hanya mengejutkan bakteria, bukan dia membunuh. Pastikan pemanasan tu adalah sepenuhnya lah. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah berharap masyarakat menjadi pengguna bijak demi menjamin kesihatan diri dan keluarga sepanjang bulan mulia ini. Lebih 20 asnaf sekitar Kampung Sinar Baru Sandakan menerima sumbangan Ramadan menerusi program Jelajah Berbuka Puasa anjuran kumpulan Yayasan Sabah KYS. Program ini antara tanggungjawab sosial korporat CSR KYS sejak 60 tahun penubuhannya untuk menyantuni golongan memerlukan. Objektif Yayasan Sabah disampaikan dan meresap ke dalam masyarakat. Dengan ini amat memudahkan kepada kami kumpulan Yayasan Sabah untuk memberikan khidmat, menyampaikan perkhidmatan yang berupa perkhidmatan tajaan pendidikan, perkhidmatan sosial serta juga khidmat nasihat dalam kalangan masyarakat yang memerlukan. Beliau ditemui dalam majlis berbuka puasa di Masjid Kampung Sinar Baru Batu 12 Sandakan. Sementara itu, pemimpin pembangunan masyarakat Dun Gumgum, Datuk Jafari Waliam berharap program seumpama diteruskan bagi membolehkan lebih ramai golongan memerlukan dibantu. Saya mewakili juga penduduk kampung di Sinar Baru ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yayasan Sabah kerana telah memberi sumbangan berbentuk kapet dengan sound system. Alhamdulillah. Semangat anak Sabah kembali menyumbang kepada negeri diterjemahkan menerusi program outreach Meraki Tanah Aki. Program anjuran Persatuan Ikatan Sepadu Anak Jati Sabah IKSAS UPSI berlangsung di 10 zon Sabah, antaranya Sekolah Menengah St. Michael Penampang dan SMK St. Mary Limbahau Papar. Program From Sabah to Menara Gading IKSAS Summit Spark Path ini memberi pendedahan hala tuju pendidikan kepada pelajar pasca SPM. Tujuannya agar pelajar lebih bersedia melangkah ke institusi pengajian tinggi. Program di Penampang diisi dengan slot motivasi dari impian ke realiti. Pengarah program Josepa Jonis menegaskan selain membentuk keyakinan pelajar, usaha turun padang ini turut memupuk tanggungjawab sosial mahasiswa Sabah. Inisiatif sama diteruskan di SMK St. Mary Limbahau Papar. Menerusi program Zon 9 IKSAS, Pintu Tunan via Outreach 2026 diketuai pengarah program Calvina Fiona Claudius Koyu. Program melibatkan pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 SMK Beaufort 2. Program dirasmikan penolong kanan hal ehwal murid di Rahma. Usaha anak Sabah ini diharap menjadi pembangkit generasi baharu untuk kembali menyumbang kepada negeri tercinta. Liga Bola Sepak Remaja Peringkat Perbandaran Tawau bakal ditubuhkan tahun ini bagi memperkukuh pembangunan bakat sukan bola sepak khususnya di Tawau. Kita mencari, mencungkil bakat-bakat baru itu supaya kita juga akan mengadakan Liga Bola Sepak Remaja. Mudah-mudahan. Baik, saudara, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini menyusul
Baik saudara, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Dayang Fariza. Salam Malaysia Madani.